Cinta negara. Okey, jadi dalam segmen kita pada hari ini kan kita ingin mengangkat semangat bagaimana untuk kita menerapkan dalam diri kita yang dewasa ni dan juga seterusnya pada anak-anak untuk kita mengingati dan menoleh kepada sejarah untuk kita menghargai lebih lagi apa yang kita lalui pada hari ini. Itu sebabnya bahasa kalau tak kenal maka tak cinta. Itu sebabnya kita perlu mengenali terlebih dahulu sejarah negara kita barulah kita dapat sematkan lagi semangat cinta kepada negara. Jadi kalau kita sebut sejarah ada yang kata alamak sejarah saya tak bolehlah, saya susah nak hafal sebab melibatkan banyak fakta dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada teknik yang betul, teknik yang mudah untuk anda menghafal berkenaan dengan sejarah ataupun ialah lipatan sejarah negara maupun di luar negara. Jadi kita nak belajar teknik tu Hani. Ya, dengan cikgu kita ni itu Cik Muhammad Firdaus Kamarudin, guru sejarah kita akan lebih mesra dengan panggilan Cikgu Fir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pihak yang menjemput saya pada hari ini. Sangat teruja dan semangat. Kami pun teruja dan semangat sebab kita dapat belajar pagi ni macam mana untuk kita bukan setakat belajar teknik-teknik itu saja, tapi secara langsung dia dapat menggarapkan perasaan tu secara tidak langsung sebenarnya. Okey, pertama sekali nak tanyalah dari segi sejarah pada cikgu sendiri. Kenapa cikgu memilih subjek sejarah itu sendiri dan bagaimana untuk kita membolehkan memupuk cinta akan negara dari peringkat bangku sekolah lagi? Okey, soalan yang sangat-sangat menarik. Ya. Soalan yang pertama, kenapa saya memilih sejarah? Sebab sejarah ni unik. Okey. Kenapa unik? Dari sudut pembelajaran, ramai pelajar mengasakan susah. Sebenarnya sejarah ni senang. Okey. Ada cara-cara dia kita bantu pelajar bagaimana pelajar boleh hafal dengan mudah. Melalui penghafalan tersebut sebenarnya membantu pelajar untuk dia mudah ingat bila orang bertanya dia boleh jawab. Secara tidak langsung. Itu sudut yang kedua, kenapa saya memilih sejarah? Sebab bagi saya sejarah ni satu cerita yang ada dia punya, orang kata kalau bahasa Inggeris, adventure dia sendiri. Pengembaraan dia sendiri. Setiap perjalanan ada dia punya soalan. Setiap perjalanan ada persoalan. Jadi daripada bangku sekolah ni sebenarnya kita boleh buat pelbagai program, kita boleh buat pelbagai aktiviti dengan pelajar-pelajar untuk memupuk minat. Itu yang kita bantu pelajar, bagaimana pelajar boleh minat dari bangku sekolah. Macam sudut saya, kita bantu pelajar bagaimana pelajar boleh hafal dengan mudah. Melalui penghafalan tu dia boleh ingat sejarah dan dia akan minat sejarah. Ya. Tadi cikgu kata sebenarnya bermulakan macam minat sejarah tu daripada teknik-teknik yang tertentu. Tapi bagi mereka yang macam secara semula jadinya minat kepada sejarah tu, dia kata jarang-jarang ada, tapi cikgu Fir ada. Macam mana boleh timbul cikgu? Okey, dia cerita dia. Terima kasih banyak. Okey, cerita ni bermula daripada saya di bangku sekolah jugalah. Sebab ayah saya minat peperangan sejarah-sejarah perang, terutamanya Perang Dunia Kedua. Okey. Apabila dia minat, dia selalu cerita dengan saya. Dan pada masa sama, ayah saya adalah kolektor ataupun koleksi permainan-permainan perang. Sampaikan dia jadikan sebagai dioramas perang. Apabila saya melihat macam tu, dia tertarik. Dia siap beritahu, okey, kereta kebal ni apa-apa. Jadi dekat situ saya dah minat. Daripada minat tu, saya cuba timbulkan untuk saya bagi lebih, orang kata lebih seronok dalam sejarah. Jadi saya buat pelbagai cara lah dalam pembelajaran kita. Even tu kalau kita mengajar, sambil ajar, saya akan tunjuk saya punya dioramas, ayah punya dioramas. Jadi sedikit sebanyak pelajar search. Okey. Pelajar mencari, cikgu macam ni. Dia timbul minat tu. Itu asalnya. Macam tu lah. Kan. Maksudnya sejarah tu ialah bukan saja kita boleh belajar melalui fakta yang kita boleh baca dan sebagainya, tapi juga macam apa yang dikatakan dari objek di muzium pun kita boleh belajar lipatan sejarah yang kita boleh lihat secara fizikalnya. Bersejarah itu sendiri. Tapi itulah kalau kita lihat sekarang ini sejarah itu hanya dikaitkan kepada golongan pelajar di bangku sekolah saja, sekolah menengah lah khususnya. Untuk subjek sejarah. Tetapi kalau dah dewasa ni pula sedikit kuranglah ditekankan sejarah ataupun hanya bagi mereka yang berminat saja barulah tahu sejarah. Kalau tuan tanya saya, sebenarnya sejarah ni dia luas. Bukan saja di bangku sekolah, namun kita dewasa pun kita boleh minat sejarah. Satunya keunikan kemerdekaan kita. Kita merdeka melalui pelbagai kaum bersama-sama mencapai kemerdekaan. Melalui itu kita boleh nampak bagaimana kesungguhan tokoh-tokoh lama kita mencapai kemerdekaan. Jadi kita boleh rasa macam, seronoklah. Mereka boleh bersatu. Kenapa tidak kita? Untuk kita mencapai sama-sama bersatu. Dia jadi, itulah keunikan untuk kita sebagai dewasa. Jadi melalui saya selalu cakap dengan pelajar, melalui kemerdekaan ini kita membuatkan kita lagi seronok dengan sejarah. Sebab unik kemerdekaan kita memang kita bergabung.
Dia jadi macam bila pelajar saya cerita macam tu, pelajar rasa macam, yalah cikgu. Saya pun ada kawan-kawan macam ni lah cikgu. Dia automatik pelajar tu sendiri dia jadi suka. Ya. Tapi untungnya kalau mereka dapat cikgu macam cikgu. Sebab itulah. menerapkan elemen-elemen seperti itu. Tetapi dalam masa yang sama kita maknanya melalui pendekatan yang khusus, maka kita boleh menarik minat pelajar-pelajar tersebut. Betul. Ada yang mengatakan, dia kata sekarang ni kita pun berada dalam lipatan sejarah. Betul. Tak payahlah nak toleh lama-lama dulu tu. Cikgu banyak sangat kan. Okey, jadi kenapa pentingnya untuk kita terapkan elemen sejarah ini dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Tapi bukan itu saja. Kepada kita yang dah dewasa ni pun, ada yang katakan saya bukan lagi di bangku sekolah. Dah 20 tahun tinggalkan. Adakah masih terlambat ataupun sudah terlewat untuk saya menjiwai sejarah itu? Kalau puan tanya saya, tak terlewat. Setiap perkara yang kita lakukan tak pernah terlewat. Kalau tanya saya, sebenarnya pada zaman ini kita ada dua. Satu dengan kita punya pandemik COVID. Satu lagi sebenarnya melalui media massa. Apa maksud saya kata ni? Bermakna melalui pelajar, sebenarnya zaman kita dulu buka buku baru tahu sejarah. Nak cari dulu mana internet tak ada. Sekarang pelajar berbagai medium boleh dapat. Minta maaf saya cakap TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, search saja. Tapi melalui itu pelajar boleh nampak video, dokumentari, gambar-gambar. And then kalau tanya saya sentiasa cakap dengan pelajar saya. Saya kata awak melalui satu zaman yang bersejarah untuk diri awak. Tak pernah lagi mana-mana generasi merasakan macam anda semua. Duduk di rumah, PDPR, belajar di rumah. Tapi anda adalah, saya kata Malaysia, pelajar-pelajar, anda adalah best juara. Hanya juara saja yang merasai cabaran sebegini. So apabila kita bercakap begitu, pelajar rasa, yalah cikgu, kami adalah best juara. Hanya juara je merasai dalam sejarah ni. Kita juara semua. Betul. Saya sentiasa berkata, kita adalah juara. Sebab tak ada lagi yang merasai sehebat ini cabaran kita. Jadi bila kita cakap macam itu, pelajar kadang-kadang ada down. Bila kita cakap pelajar dia semangat. Betul cikgu, kami adalah sejarah untuk zaman ini. Dia jadi pelajar, kita twistkan pelajar. Hebatnya Cikgu Fir ni juga ialah teknik yang digunakan, kaedah yang digunakan untuk memberikan didikan ataupun cara-cara kita nak menghafal sesuatu sejarah itu sendiri. Betul. Yang melibatkan fakta, tahun dan sebagainya. Ini juga merupakan inspirasi yang digunakan oleh Cikgu Fir, dan pada masa sama juga memberikan teknik itu kepada orang ramai, bukan saja pelajar tetapi golongan dewasa pun boleh menggunakan teknik sama. Bagaimana boleh menjadi inspirasi dan seterusnya boleh disalurkan kepada orang ramai? Kalau tanya saya, dia bermula daripada saya. Saya minat sejarah, tapi saya nak lulus sejarah. Biasa sejarah kan banyak kena hafal. Jadi saya cuba cari pelbagai cara untuk saya lulus asalnya. Saya ada dua teknik asalnya, dua teknik menghafal. Lalas, alhamdulillah saya lulus. Bila saya meningkat usia, saya menjadi cikgu, saya cuba kongsi dengan pelajar. Pelajar tu pula dapat lulus dan dia faham dan dia boleh ingat. Jadi saya merasa itu adalah salah satu cara dapat saya bantu pelajar untuk ingat sejarah dan untuk tahu asal-usul sejarah kita. Pelbagai sebenarnya teknik menghafal ni dia bukan pada gambar saja, dia pelbagai sudut yang pelajar boleh hafal. Kalau misalnya kata, kalau izinkan saya berkongsi lah. Sebenarnya melalui jari saja pelajar boleh hafal. Jari saja? Jari saja. Contoh cikgu? Contohnya, saya bagi contoh. Kalau kita nampak huruf L, kalau jari kita nak tunjuk huruf L macam mana? L. 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 Yes, L. Alright. L ada berapa ruas? Kita sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. L ada berapa ruas tuan? 5. Saya nak ucapkan tahniah. Melalui L ada 5 ruas. Sebenarnya tuan dan puan dah bagi tahu saya, itu sebenarnya adalah bab 3, tingkatan 5. Itu adalah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. L yang ruas pertama adalah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ketiga semasa Jepun. Yang keempat selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang kelima adalah selepas kemerdekaan. Jadi apabila pelajar menulis dan pelajar ingat dalam peperiksaan, dia akan tunjuk, L ada 5 ruas. So sedikit sebanyak pelajar suka, pelajar minat, dah boleh jawab dalam peperiksaan. Itu keunikan yang kita bawa pada pelajar. Itu yang terbaiknya ada teknik. Kalau dulu ada kawan sebelah macam, dia kata apa?
bila nampak je kawan sebelah macam ni. Secara otomatik. Yang ni, ini latar belakang ni. Kan? Lepas tu keluar dia lah cikgu. Itulah ramai mana-mana kawan-kawan dewasa jumpa. Kenapa lah tak wujud zaman dulu? Saya kata mana-mana saya nak wujud zaman dulu. Itu baru satu teknik kita belajar. Satu teknik. Saya mempunyai 21 teknik menghafal sejarah. Wow. 21 teknik. So, saya melihat kita tidak melihat pada satu sudut. Kita cabangkan sudut tersebut. Contoh, pelajar hafal gambar. Semua kena lukis gambar. Tidak. Sebenarnya melalui satu gambar, pelajar boleh hafal. Melalui satu gambar saja. Contoh, Tuan. Tuan bayangkan gambar Tuan dekat sebelah saya. Contoh. Okey. Sekarang saya nak tanya dengan Tuan. Tuan kena bayangkan Tuan seorang diri, betul? Okey. Apakah sekolah Tuan? Contohlah. Okey. Apakah agama Tuan? So, pelajar akan jawab contoh. And then saya tanya, boleh tak bagi bersuara, saya nak dengar nama awak. Dia bagi tahu. Sebenarnya, melalui gambar diri sendiri, pelajar dah hafal itu adalah bab 3, tingkatan 5, itu adalah kebebasan asasi. Kebebasan asasi, bila saya cakap, awak nampak diri awak kan? Yang pertama, kebebasan diri. Pergi sekolah, kebebasan pendidikan. Ada agama, kebebasan beragama. Boleh bercakap, kebebasan bersuara. Jadi, dia semudah itu. Kita twistkan pelajar, tak perlu hafal banyak gambar. Gambar sendiri boleh hafal. Gambar sendiri pun boleh hafal. Saya terbayang zaman dulu masa belajar. Kenapa tak ada semua ni? Sebab dulu kaedah pembelajarannya lebih kepada secara langsung. Betul. Peta. Betul. Jadi dengan teknik ini dia macam kita memberikan macam tadilah dari segi apa kita katakan sebagai bukan secara langsung tetapi kita boleh lihat di sebalik persoalan itu ada kaitan dengan fakta itu. Kita tuliskan kepada pelajar. Sebab kalau Tuan tanya saya, pelajar beruntung zaman ini. Ada pelbagai medium dia boleh jumpa. Macam kita kena berhadapan dengan buku teks saja. Betul. Pelajar tak perlu. Boleh. Sekarang buku teks pun dalam Google. Punya semudah itu pelajar boleh dapat ilmu tu. Saya kata dengan pelajar, tak nak buka buku teks, buka Google. Tak nak buka Google, buka YouTube. Jadi kita bagi satu kebebasan. Pelbagai yang boleh kita sebenarnya. Tetapi bila adanya teknik yang betul, makanya dia akan memperkukuhkan lagi minda kita dan paling penting secara tak langsung semangat cintakan negara itu pun akan timbul secara tidak langsung. Yang penting ni sebenarnya. Kita nak tahu juga dalam cikgu membuat 21 teknik tersebut, pasti ada pemangkin semangat cikgu sendiri. Dia menjadikan sebagai seorang idola untuk mencari lagi teknik yang baru untuk kita turunkan kepada pelajar-pelajar generasi baru ni. Siapa agaknya tu? Kalau tanya saya idola saya tidak meletakkan sesiapa. Yang pertama saya letakkan inspirasi saya ayah saya lah. Yang mengenalkan. Dia bila saya nak buat satu teknik, saya akan tanya, ayah, sesuai tak? Dia akan tengok. Okey, macam ni sesuai. Yang kedua, yang membuatkan saya lagi semangat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah apabila saya melihat sendiri pelajar yang saya kongsi dapat meningkatkan dia punya markah. Sebab kita dah berkongsi hampir dekat 40,000 pelajar. Secara online dan fizikal. Online saja mulai daripada PKP sehingga hari ini hampir 15,000 kita dapat berkongsi ilmu. Jadi kita melihat apabila pelajar tu mesej kita, cikgu, terima kasih cikgu, saya memang tak suka sejarah. Tapi dengan melalui teknik cikgu, saya rasa saya sendiri dah buka buku sejarah tanpa disuruh. Jadi itu menjadi pemangkin saya. Saya kata, wah ini saya nak bantu lagi pelajar. Dia tahu ilmu ni, dia dah suka. Jadi bila macam tu, tuan-tuan puan, dia rasa kita jadi semangat tau. Terinspirasi melalui pelajar itu sendiri. Menarik tu kan. Betul. Ini juga dapat kita lihat kalau khususnya bagi anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, kita ada Muzium Negara. Memang kita menempatkan fosil bersejarah, maklumat bersejarah, dokumen bersejarah di depan mata boleh dilihat bermula dari zaman Paleolitik sampai perangan. Maksudnya pembelajaran ataupun kita nak mengenali sebuah sejarah itu tidak tertumpuk pada bahan bacaan. Kita boleh melawat ke muzium, kita melawat ke monumen-monumen Tugu Negara sekalipun. Itu menarik. Kalau tuan tanya saya mempunyai juga ada kelas, kita buat beberapa tuition. Dalam tuition kita bukan saya bagi tahu pelajar, bukan kita fokus buku je. Ada waktu kita bawa pergi muzium. Pandemik tidak apa, tak perlu datang pun tak apa, kita buat secara online. Kita masa tu masih boleh melawat. Jadi saya dengan kawan-kawan saya pergi ke muzium secara online buat kelas. Jadi apabila saya tunjuk, okey, ini Paleolitik, ni tingkatan 1 fokus. Jadi pelajar tingkatan, oh cikgu macam ni tulang dia. Secara online pun tak apa. Kita menggunakan medium yang ada untuk pelajar walaupun daripada Pulau Pinang, Sabah, Sarawak.
Oh cikgu macam ni, ya Allah seronoknya Muzium Negara secara online. Kita bawa pelajar. Dia menggunakan teknologi sepenuhnya dalam suasana pandemik ini, makanya tidak terputus dari segi macam ilmu untuk disampaikan. Maknanya ini teknik-teknik yang juga terus digunakan untuk disampaikan kepada para pelajar. Dan apa sebenarnya saranan penting yang boleh kita sampaikan kepada para pelajar kita yang sedang menonton pagi ini, ibu bapa yang nak membantu anak-anak dan sekaligus diri anda sendiri untuk cintakan negara dengan bukan sekadar membaca, menghafal pada ketika itu, kemudian lupa. Kita nak ia kekal dalam minda kita sampai bila-bila. Apa saranan yang terbaik yang boleh kita berikan kepada mereka? Untuk kalau tanya saya ada dua, sudut ibu bapa dan sudut pelajar. Sudut pelajar, apabila belajar, cuba buat latihan ataupun cuba menonton apa yang berkaitan dan minat. Untuk ibu bapa, pendapat saya personally sendiri, saya rasa boleh bertanya pada anak-anak, apa belajar hari ini? Seronok ke? Apabila anak bercerita, sedikit sebanyak dia ada satu komunikasi. Satu boleh eratkan hubungan, satu lagi boleh nampak dan melihat, oh anak saya dia suka sejarah. Sebab ini berlaku pada ibu bapa yang hantar bersama pelajar kita. So apabila dapat mesej, pelajar ibu bapa mesej, cikgu, anak saya 2-3 kali dah cerita apa yang cikgu ajar. Jadi saya pula jadi minat apa cikgu ajar. Kadang-kadang ada ibu bapa mesej, minta maaf cikgu, izinkan saya pun belajar sekali. Dia minta betul. Jadi kita rasa macam okey, anak suka, ibu bapa dah suka. Kadang-kadang ada ibu bapa mesej, cikgu saya sambil potong bawang, saya dengar suara cikgu, izinkan saya belajar juga. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita dapat wujudkan, timbulkan minat sejarah bukan daripada pelajar. Terus ibu bapa pun rasa minat. Jadi ibu bapa jadi minat. Itu yang kita buat. Sebab kalau tanya kita punya, bila saya bagi ceramah ataupun mengajar, kita menunjukkan satu semangat. Kita tidak macam Assalamualaikum. Tak ada, kita apa khabar semua? Sihat semua? Dah makan belum? Hari ni jadi pelajar macam tak bosan itulah kita kongsi dengan pelajar. Ya, betul. Dan pastinya setiap golongan pendidik yang ada di seluruh negara mempunyai teknik yang tertentu, cara yang tersendiri. Bagaimana untuk, yang paling penting bukan sampaikan ilmu itu je, tetapi menarik minat pelajar untuk bukan sekadar menghafal, tetapi dalam masa sama meminati dan akhirnya timbul rasa cintakan negara itu secara tidak langsung sebenarnya. Itu sebenarnya yang paling penting. Yang kita banyak belajar juga sebenarnya bersama Cikgu Fir pada hari ini. Okey, cikgu, kita dah bagi saranan kepada para ibu bapa. Okey, sempena dengan bulan kebangsaan kita raikan pada bulan ini, apa sebenarnya elemen sejarah yang cukup penting yang sering Cikgu Fizli bagi tahu pada pelajar-pelajar? Kenapa kita perlu mengimbas kembali kepada sejarah untuk kita menghargai hari ini sempena dengan bulan kebangsaan? Saya, seperti mana saya cakap, saya sentiasa bagi tahu pelajar, seakan ada yang baru kalau tak ada yang lama. Kalau tanya saya, kita bertuah duduk hari ini disebabkan yang tokoh-tokoh lama dah memperjuangkan. Apabila kita cakap macam itu, mungkin pelajar rasa macam tak serius. Tapi kita tunjukkan video, kita tunjuk pelajar akan jadi minat. Kita bagi satu, timbulkan minat. Saya kata, okey, tak percaya cakap saya, jom kita tengok video. Tengok apa yang diucapkan, macam mana lawangan merdeka. Kebetulan pula masa lawangan merdeka itu, arwah nenek saya hidup. Dia dah hadir ketika itu dan dia bercerita pada saya dapat bercerita pada pelajar. Jadi pelajar merasaikan, ada pelajar, cikgu naik bulu roma cikgu dengan cerita, saya ceritakan macam mana keadaan dia. Jadi dekat situ pelajar macam, cikgu seronoknya zaman tu. Automatik dia rasa suka. Jadi saya cakap, untuk awak generasi sekarang, apa yang awak perlu buat, sentiasa merasakan bersyukur dan rasa seronok. Happy dengan apa yang kita ada sekarang. Yang paling penting menghargai jasa tokoh yang telah pun berjuang sebelum ini, yang membebaskan kita dari penjajah dan sebagainya. Itu yang paling pentinglah dalam kita belajar sejarah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian, menghargai apa yang berlaku pada waktu terdahulu dan menghargai apa yang ada sekarang ini. Bersyukur apa yang ada sekarang. Saya sangat syukur. Dan sekarang ini pun kita memang dalam membina sejarah juga ni, berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ini juga akan kita ceritakan pada generasi. Ini pun sejarah sebenarnya. Sebab kita tak pernah merasai. Tapi sekarang baru kita rasa. Dan generasi baru ni pula merasai.
Jadi apabila mereka dah besar, nanti mereka akan cerita juga. Zaman ayah dulu, duduk belajar dekat rumah. Oh ya ke ya? Ayah je rasa. Kamu tak rasa ya? Contoh macam tu kan. Sejarah juga. Ya. Yelah, nanti satu hari nanti kita pun boleh, kalau panjang umur, dulu masa nenek. Nenek. Kita dah fikir masa ketika itu kita boleh ceritakan kembali. Betul. Jadi bila ada teknik yang betul, makanya kita boleh sampaikan dan kita pun nak kuatkan memori kita ni supaya kita boleh ceritakan kepada generasi baru. Dan apa harapan dan juga impian Cikgu Fir sendiri akan sejarah dan juga generasi yang akan datang? Okey. Terima kasih banyak. Saya ada dua harapan saya dan impian saya. Yang pertama, saya memang tahun ni saya berniat saya nak cakap, saya nak bantu seramai yang boleh pelajar-pelajar untuk suka sejarah. Dan kita buat satu kempen dipanggil #sejarah senang je. Hashtag sejarah senang je. Apabila kita bagi ceramah, kita cakap tolong #sejarah senang je. Apabila kita sentiasa ulang, itu adalah doa. Ya. #sejarah senang je, cikgu. Senang je, cikgu. Yang kedua, impian saya melihat sebenarnya dalam pembelajaran sejarah, teknik menjawab sangat penting. Tapi sebenarnya komponen dan elemen yang penting juga adalah teknik menghafal. Itu impian saya teringin sangat nak menjumpa dengan Menteri Pendidikan. Saya ingin bertemu, saya nak berkata sebenarnya sejarah ni adalah elemen yang penting, teknik menjawab, tapi ditambahkan dengan teknik menghafal. Bukan pelajar dapat jawab, tapi pelajar boleh ingat sampai bila-bila. Itu impian saya dari kecil sampai sekarang. Harap ada yang mendengar soalan. InsyaAllah. Saya memang, saya sebab apabila kita dapat bantu pelajar, kita nampak orang kata peningkatan pelajar, dan saya yakin dan percaya insya-Allah melalui penghafalan dan teknik ini sebenarnya boleh bantu pelajar bukan saja dalam SPM atau pelajar peperiksaan sehingga mereka besar. InsyaAllah. Itu saya yakin dan percaya insya-Allah. Ya, dan tidak terlewat bagi mereka yang dah melepasi bangku sekolah tu. Betul. Sempat lagi. Okey, sempat lagi sebenarnya. Insya-Allah. Baik, apa pun kami ucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Fir kita, atau Cik Muhammad Firdaus Kamaruzaman, guru sejarah yang berkongsi dengan kita pelbagai elemen bagaimana untuk kita menimbulkan rasa cintakan kepada negara kita yang kita sayang ini. Saya dah suka sejarah ke? Dah. Tolong suka #sejarah senang je. Sejarah senang je. Terima kasih Cikgu Fir kerana bersama kami.